Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wa naqdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahadan. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya saja aku ialah manusia, makhluk seperti kamu. Diwahyukan kepada aku hanya saja Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Maka mana-mana orang yang harap untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala akhirat kelak, maka hendaklah dia beramal dengan segala amalan-amalan yang baik, dan jangan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu selain daripada Allah Ta'ala sedikit pun. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para hadirin semua, kami syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang segala limpah dan kurnianya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayah jika kita selesai mengerjakan kewajiban fardu secara berjemaah dan kita duduk sekejap masa untuk sama-sama kita memperingati inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kerana peringatan itu dapat bermanfaat bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita baca tadi itu salah satu daripada ayat-ayat Al-Quran yang dimulakan oleh Allah dengan qul. Tidak semua dalam Quran Allah Ta'ala kata qul. Tidak semua dalam Al-Quran, ayat Al-Quran Allah Ta'ala kata qul, tidak. Tetapi ayat-ayat Al-Quran kalau tidak datang dengan qul bi'amal, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah sememangnya Nabi itu kena qul. Ayat Quran ini memang Nabi wajib sampaikan kepada umat. Mustahil Nabi kita tu hikmah menyembunyikan itu. Bahkan wajib tabligh, wajib nyapa. Artinya kalau Allah tidak kata qul pun pasti akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama ana basyarun mithlukum, pasti Nabi akan bagi tahu kepada umat. Tapi Allah Ta'ala menekankan lagi, qul, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal memang Nabi kena kata, tidak. Alif lam mim ada pula. Ada qul alif lam mim qul dzalikal kitab gitu kan. Dah, ada sini. Bukan semua ayat itu, tapi sampai dah ayat itu pada kita. Sampai dzalikal kitab saya qulu subhana tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd. Ayat-ayat lain yang tidak ada qul pun Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan juga kepada kita umat. Nah, kalau dia kira tak perlu datang lagi qul, pasti Nabi akan bagi tahu. Innama ana basyarun mithlukum. Tiba-tiba ada di beberapa ayat-ayat Al-Quran Allah Ta'ala tekankan dengan qul, kata hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini orang panggil intibah, penjagaan serta peringatan dan isyarat, i'lanu bi khafiyyin, pemberitahuan daripada Allah secara halus bahwasanya ayat-ayat yang ada kalimah perintah qul, katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ayat-ayat yang sangat-sangat penting daripada segala ayat-ayat Quran yang penting. Semua ayat Quran penting semua.
Tapi kalau yang ada kul, ini lebih penting daripada yang terpenting-penting. Ya, apa yang Allah Ta'ala perintahkan Nabi kita Muhammad SAW supaya tegaskan? Innama ana basyarun mithlukum. Hanya saja bermula aku, kata Nabi SAW, basyarun, ialah manusia. Mithlukum, yakni makhluk seperti kamu, dijadikan oleh Allah. Pokok dijadikan oleh Allah. Lembu, kerbau, ayam, itik, mereka, anjing, gunung, ganam, bukit, ungkau, gajah, rimah, semua ni makhluk dijadikan oleh Allah. Itu mana? Artinya di sini Nabi sendiri menegaskan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah makhluk Allah. Ialah makhluk, bukan khalik. Benda kena jadi, benda yang dicipta oleh Allah, bukan Tuhan yang menjadi, bukan yang mencipta. Alhamdulillah, karena itulah kita orang Islam tidak ada yang menyeleweng daripada pegangan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Tidak ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerima akidah batiniah, menuhankan Nabi Muhammad. Ada. Dan akidah batiniah itu tidak berjaya diarus perdanakan. Kenapa? Nabi sendiri menegaskan, ana basyarun mithlukum. Aku ialah makhluk, aku ialah manusia, makhluk seperti kamu. Tidak seperti agama-agama yang terdahulu. Yahudi pernah buat penyelewengan, tahrif, tabdil, tadlil, penyelewengan, perubahan, penyesatan. Apa kata dia? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Kata orang Yahudi, Uzair, Nabi Uzair, anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Kata buah-buah Kristian pula, Isa al-Masih, anak Allah, atau salah satu daripada Allah, ataupun apalah, tiga dalam satu ke, antara salah satu tiga Tuhan ke, dan sebagainya, macam-macam pula lagi. Artinya agama-agama lain berlaku orang penyelewengan, wulu, sehingga mengangkat martabat nabi-nabi mereka hingga ke tahap Tuhan. Tapi perkara ini tidak berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak berlaku. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati Nabi, beradab dengan Nabi, bahkan bertabaruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air Nabi tidak pernah sampai sempat jatuh ke bumi, disambut oleh sahabat, diminum, dilomor di tubuh berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Itu perilaku para sahabat. Dalam bekam Nabi diminum, bahan lebihan daripada Nabi diminum. Tapi tidak pernah sahabat menghakikatkan Nabi ialah Tuhan, Nabi anak Tuhan, Nabi salah satu daripada Tuhan. Tidak. Bahkan abduhu wa rasuluh, hambanya Allah, makhluknya Allah, dan utusannya Allah. Ini khususiyah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan manusia biasa seperti kita. Ini perlu ditegaskan. Kenapa? Innama ana basyarun mithlukum yuha ilaihi. Diwahyukan kepada aku. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sama seperti kita. Ada wahyu kita tu, ada wahyu datang kepada kita. Ada. Artinya tak sama. Maka jangan lagi kita kata Nabi Muhammad manusia biasa seperti kita. Jangan. Manusia, ya manusia. Muhammadun bashar, ya. Nabi Muhammad manusia, ya manusia. Muhammadun bashar, laisa kal bashar. Muhammadun bashar, la kal bashar. Nabi Muhammad manusia, tidak seperti manusia biasa. Bahkan kalau nak dibuat banding kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal bainal yaquti wal hajar. Bahkan Nabi Muhammad itu seperti batu intan berlian. Kita semua ni batu-batu kotor, batu-batu bukit.
batu bukit, baru kota ni, kalau satu lori baru 200, 400 ringgit yang baru. Tapi kalau intan berlian, jangan kata satu lori, sebiji je. Oh, harga juta-juta. Itu harga nilaian dia. Jadi sama-sama batu, ya. Sama-sama makhluk, ya. Tapi ada kelebihan yang dilebihkan oleh Allah ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita juga dapat kelebihan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada ni, kalau tidak Nabi, tidak dapat kita apa yang dikurniakan kepada kita umat di dalam bulan penuh mulia, bulan syahrun mubarakun, syahrun azimun, syahrun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Ini semua ni kerana lebihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas Nabi? Annama ilahukum ilahun wahid. Paling utamanya ialah menyatakan tentang Tuhan itu satu. Semua Nabi termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas yang paling besar jaa bit tauhid, datang membawa tauhid. Karena asalnya fitrah manusia memang nak kepada Tuhan. Asal fitrah manusia memang dia nak kepada Sang Pencipta. Tetapi manusia tidak mungkin dapat kenal Sang Pencipta dengan semata-mata akal dia. Tak boleh. Maka karena itu dalam ahli sunnah wal jamaah, ma'rifatullah, mengenal Allah itu wajib bisyar'i la bil aqli. Wajib dengan hukum syarak, bukan dengan hukum akal. Artinya kalau para nabi tidak diutuskan, dan tidak sampai ajaran-ajaran tauhid kepada manusia tersebut, maka manusia tersebut tergolong di kalangan ahlul fatrah. Karena dalam Quran Surah Allah Taala sebut, "Fama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan." Dan tidak kami azabkan manusia secara free itu tidak, hatta nab'atha rasulan, sehingga kami bangkitkan rasul kepada kaum tersebut. Itu Allah tidak zalim kepada mereka. Maka bila manusia tak boleh nak kenal Tuhan dengan semata-mata akal dia, mula dia mereka Tuhan dia sendiri, akhirnya menjadi musyrik. Ada juga yang buntu dalam kemusyrikan dia, susah dia Tuhan banyak, akhirnya jadi mulhid. Apa? Senang-senang tak ada Tuhan. Etis. Dua-dua ni lampau. Maka Nabi yang bersalin termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'a bit tauhid, datang membawa tauhid. Artinya Tuhan bukan tidak ada, tolak mulhid. Bahkan ada tu pula bukan banyak, tolak musyrik. Satu tak ada Allah, artinya satu tak berbilang. Maka kalau sudah kukuh akidah kita Allah Ta'ala itu satu tak berbilang, lalu Allah Ta'ala firman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", maka mana-mana manusia yarju yang harap. Yarju raja'at artinya harap. Apa makna harap? Raja' dengan makna maqaranahu wa amalu. Kita nak sesuatu benda disertakan dengan usaha. Itu dia panggil raja, harap. Kita nak kaya, rajin mega. Kita nak duit, nak wang, maka rajin bekerja. Itu dia panggil harap. Kita nak syurga, rajin buat amal ibadat taat pada Allah zahiran wa batinan. Kita tak nak masuk neraka, maka kita taubat daripada segala maksiat. Berhenti buat maksiat yang telah dibuat dah. Dan niat jangan buat, jauhi maksiat yang belum kita buat. Minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada maksiat yang belum kita buat. Itu dia panggil raja, harap. Kalau nak kaya, malah mereka nak duit, malah bekerja, nak masuk syurga, malah hati buat amal ibadat. Tak apa mereka, tapi rajin buat maksiat. Maksiat apa buat lagi tu titik elio nak buat. Tak telio dia nak buat maksiat lah. Maka tu dia panggil umniyatun, angan-angan macam ni saja. Maka Allah Ta'ala tak kata mana-mana orang yang berangan-angan maksudnya.
Barang siapa yang haram liqa'a rabbih, nak berjumpa Allah artinya nak bertemu dengan wa'dun, janji baik Allah. Allah Ta'ala banyak janji baik. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni banyak sangat kelebihan Allah Ta'ala kurnia. Sehingga Nabi SAW sabda, "Lau ya'lamun nasu," kalaulah manusia ini mengetahui, "ma fi Ramadhan," apa yang nak dikurniakan oleh Allah di dalam bulan Ramadan kepada mereka, "latamannat ummati an takuna sanatu kulluha Ramadhan." Pasti manusia umat aku ni bercita-cita tinggi supaya Allah Ta'ala jadikan setahun 12 bulan ni semua Ramadan. Tak ada Muharram, Safar, Rabiul Awal. Semua Ramadan. Bulan 1 Ramadan, bulan 2 Ramadan. Tak ada. Kalau kita tu tahu macam mana? Tahu dengan makna ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Macam kita sekarang pun tahu juga, cuma tahu kita tu ilmu yakin. Sekadar kita dengar ngaji, lepas tu kita pun yakin kata ada syurga, ada pahala. Kalau tak yakin, tak mari semayang ni. Tak duduk dengan atas kira sekejap ni. Kerana yakin ada pahala, ada ganjaran Allah, niat i'tikaf, ada pahalanya. Maka kerana tu kita pun ikutlah buat amal ibadah. Pernah tengok ada syurga, nikmat-nikmat syurga depan mata? Tak benar. Tak benar. Kadang-kadang tu dapat kena pahala kita baru di ilmu yakin. Itulah kadang-kadang lemah amal ibadah. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang malam. Kenapa? Iman Allah. Orang awal. Kita ini orang awal. Tak macam para sahabat. Para sahabat ni kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Lau kushifal ghita'u," kalaulah dibukakan oleh Allah hijab dinding. Kalau Tuhan buka dinding hijab nampak syurga neraka, "Mazdadtu yaqinan," nescaya tidak bertambah apa-apa keyakinan dalam hati aku. Tak tambah apa. Kenapa? Sawab, kilah masalah. Tak nampak syurga, kau nampak syurga, kau yakin siapa dengan nampak lah. Itu saral ghaibu kasyahadati. Jadi yang gaib tak nampak seperti nampak depan mata. Itu orang panggil yakin yang benar-benar tinggi. Buat amal tu semua nampak rata bila ada hari anak-anak syurga, gapo nikmat-nikmat syurga depan mata. Betul. Agak tinggi tu. Kalau buka nampak syurga pula betul dah. Tak ada tambah apa, aku yakin dia. Dah macam orang ada yakin di dunia ni, akhirat esok baru nampak neraka, baru nampak syurga. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Hantar baliklah kami ya Allah ke dunia. Kami nak buat amal soleh dah. Kami baru yakin sekarang. Yakin pula faidatalah. Ada faedah lah yakin tu. Sebab tu yakin nak bermanfaat, berfaedah, yakin kita yakin ketika mana sekarang hidup. Jahadahkan, usahakan keyakinan kita lebih daripada semasa ke semasa lebih tinggi. Maka apa syaratnya orang itu nak dapat janji baik Allah? Falyamal amalan salihan. Ini satu. Apa falyamal amalan? Lam pada kata falyamal itu dia panggil lam lil amri. Lam maknanya menunjuk perintah, amar, suruh. Al-amru hakikatan lil wujud. Perintahnya hakikat makna yang sebenar ialah wajib. Sehinggalah ada dalil yang menunjukkan dia tidak wajib, maka turun ke bawah sikit, iaitu sunat. Artinya falyamal amalan salihah. Siapa yang nak masuk syurga Allah, siapa yang nak jumpa dengan janji-janji baik Allah akhirat kelak, falyamal amalan salihah, maka wajib dia beramal dengan amal yang baik-baik. Baik buruk ni kita ikut kepala otak kita. Saya rasa baik Ustaz. Ya kira rasa. Jangan.
At-tahsin wa takbih bi syar'i la bil aqli. Itu ahli sunnah wal jamaah. Baik buruk itu dihukum dengan syarak, bukan dengan akal, dengan rasa, tidak. Kalau syarak kata baik, maka benda itu baik walaupun kita rasa buruk. Buruk lah, syarak kata baik, baik. Benda itu kalau syarak kata buruk, maka buruk walau kita kata baik. Itu kita orang ahli sunnah wal jamaah. Jangan kira Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah at-tahsin wa takbir bil aqli la bi syar'i. Baik buruk akal yang menentu, akal yang boleh tentukan ini baik, ini buruk. Tidak memerlukan syarak yang datang mengajar. Tak perlu syarak datang bagi tahu. Itu Mu'tazilah. Jadi jaga-jaga. Bima-bima takut kita jadi Mu'tazilah, takut kita sedar-sedar. Nah, oh baik apa saya buat. Kan? Baik buruk itu dikira dengan syarak. Maka bagaimana amal kita nak jadi amal yang baik? Maka kena ya'ti biha 'alal wajhil ma'muri biha. Mendatangkan segala perintah amal ibadah zahiran wa batinan yang disuruh oleh Allah di atas wajah, cara, kaifiat yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana nak tahu? Al-ilmu, ilmu ada. Maka sebab itu para hadirin semua, jangan kita anggap majlis-majlis ilmu di antara maghrib dan isya itu sebagai mengisi ruang-ruang kosong. Jangan. Nah, setengah-setengah orang kita itu dia anggapan isi masa ruang antara maghrib dan isya sambil-sambil. Bahkan setengah-setengah masjid surau itu tak ada pengajian hukum hakam syarak. Memada dengan tajuk-tajuk. Sebulan 30 hari itu tajuk semua. 1 hari bulan bapak misali, 2 hari bulan keluarga bahagia, 3 hari bulan anak bengah, macam-macam. Penuh tajuk. Sehingga jemaah situ dah daripada muda sampai ke tua duk sembahyang jemaah, kadang-kadang tak tahu hukum muafiq masbuk, tak tahu syarat mengikut imam, mutaba'ah imam, syarat qudwah mengikut imam, tak tahu. Nah, kenapa tak pernah belajar? Tak tahu akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak tahu. Kerana tidak ada orang panggil tafaqquh fiddin. Paling kurang ilmu tauhid, mengesahkan iman, fiqh, mengesahkan amal zahir kita daripada ibadahnya, muamalahnya, munakahatnya dan sebagainya. Dan tasawuf akhlak, takhalli sifat mazmumah, mujahadah, lawan segala sifat-sifat yang dibenci oleh Allah, dicela oleh Allah, dan bersepakat kita dengan sifat-sifat yang dipuji oleh Allah. Itu ada dua. Cukuplah tajuk-tajuk. Nah, bulan Ramadan tak apalah atas kira berarti ni. Ni lepas Ramadan ni. Sebab setengah-setengah orang kita tu dia ingatkan ibadah tu maghrib isya. Sembahyang maghrib, sembahyang isya itu ibadah. Ngaji itu ibadah besar lagi. Al-ilmu imamul amal wal amalu ma'mumuhu. Ilmu itu imam bagi amal, amal makmum bagi ilmu. Artinya bila sebut tu imam, tak pernah tu imam duduk belakang, kita duduk depan tu imam tak pernah. Betul tak? Mesti tu imam duduk depan. Ju'ilal imam liyu'tamma bih. Dijadikan imam tu untuk diikut. Artinya mesti di depan. Kalau kita nak ikut, macam mana dia duduk belakang kita nak ikut? Awak tahu jalan ke Putrajaya? Tahu? Oh, saya tak tahu. Saya ikut awak. Okey, ibu-ibu kita duduk depan dia ikut. Nah, mesti dia duduk depan kita nak ikut. Samalah amal kita. Mesti didasari dengan ilmu. Di bulan Ramadan ni rajin oleh tadarus. Bagus. Dan itulah sunnah Nabi SAW. Tiap-tiap malam Jibril itu bertadarus dengan Nabi SAW. Tapi kadang-kadang orang tu dia suka tadarus saja. Nah, bila mengaji Quran dengan tu guru lagi ya. Kalau tu imammu malam ni majlis tadarus kita, tiap-tiap kumpulan akan diketuai oleh ustaz-ustaz tajwid. Lagi ada malam tu. Ini bahaya ni penyakit ni tuan-tuan. Bahaya. Baca Quran tidak ada hukum wajib melainkan Al-Fatihah, rukun qauli dalam sembahyang, atau bacaan-bacaan yang kita nazar. Selain daripada itu, bacaan Quran itu hukumnya sunnah.
Tapi bila kita nak buka mulut sebut ayat Al-Quran, wajib dengan tajwid. Ayo. Warattilil Qur'ana tartila. Tartilkan bacaan Quran kamu akan sebagai tartil. Apa tartil? Tajwid. Apa makna tajwid? Ri'ayati makharijil huruf wa sifati wa fi wa wasli wa ibtidai. Meraihkan tempat keluar huruf, makhraj, sifat-sifat huruf, tempat berhenti, tempat wakaf, tempat wasal, tempat mula ayat. Jadi dia pakai tajwid. Hukumnya apa? Tajwiduhu fardun kama sholati. Ulama kata wa ingkaruhu kufrun. Tajwidkan bacaan Quran itu fardu sebagaimana sembahyang 5 waktu. Ingkar kewajiban baca Quran dengan tajwid boleh menyebabkan kufur sebagaimana ingkar kewajiban sembahyang 5 waktu. Ini bahaya. Jadi jangan kita orang makin lupa, lalai daripada yang wajib. Hanya gemar benda sunat. Sepatutnya di samping kita gemar benda sunat, yang wajib kita tidak lupa untuk menunaikan. Itu bawa tu. Jangan kita jadi seperti Ibnu Athaillah Al-Sakandari kata, min alamat ittiba'il hawa musara'atu min nawafil khairat wa takasul 'anil huquqil wajibat. Setengah daripada tanda-tanda orang yang tertipu hawa nafsunya dalam beramal ibadah. Dalam beragamanya ada juga orang tertipu dengan hawa nafsu. Bagaimana? Musara'atu min nawafil khairat, bersegera dalam benda sunat. Benda sunat bahaya tu. Jom kita tadarus. Saya tak pandai baca Quran, tak apa, awak saya lebih kurang je. Awak walau boleh saya kena bunuh ni. Kita sama-sama wadah buat ada mai-mai. Betul. Tapi wattakasulu 'anil huquqil wajibat, malas, segan, tidak mahu menunaikan kewajiban-kewajiban. Baca Quran sunat, mengaji Quran itu wajib. Gajah baca Quran, tapi bila mengaji itu pakai lagi. Siap. Itu bimbang kita takut termasuk di kalangan orang bakori lil Quran, Al-Quran ya. Karena orang membaca Quran, tapi Quran melaknatinya karena apa? Setengah daripadanya baca tidak betul. Ataupun baca betul tapi tidak faham makna, tidak tadabbur, atau betul faham makna tetapi tidak tatbiq, tidak laksana. Dan itulah yang paling besar Al-Quran ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin huda wal furqan. Jadi jangan kita ambil mudah dengan ilmu. Saya cukup orang panggil juga cerita tengok di dalam Twitter baru-baru ini. Bila berlaku di Gombok itu kan, di masjid di Gombok itu azan awal 3 minit. Maka mufti telah mengeluarkan fatwa mana-mana yang telah terbuka puasa dengan sebab kena azan itu wajib kena qadha. Ya memang itu Pak Mazhab, ittifaq Pak Mazhab. Jangan kira lah pendapat-pendapat yang syadz. Mazhab yang apa? La ibrata bi zanni bayyin qadha. Tidak boleh dibuat kira dengan sangkaan yang nyata oleh salam. Kita suka masuk dah, makan, tak masuk lagi. Azan-azan, ingat kau maghrib. Maka tidak di-i'tiraf, tak sah. Berdosa tak dosa, nanti qadha. Itu Pak Mazhab sepakat gitu. Tapi sayangnya netizen maki mufti, lebih alim dia. Apa pun bangang mufti keluar fatwa menyusul kau orang gini. Dah. Susah lah di zamannya. Maka nak cakap apa hakam langka. Tak boleh orang ini semua. Kita masing-masing ada pengajian masing-masing, ada bidang masing-masing. Cuba saya ni yang tak pernah ambil medik, tak pernah ambil farmasi, tapi saya nak cakap soal Panadol, soal ubat, soal vaksin, agak-agak tuan semua boleh terima lah. Saya nak cuba nak cakap, tak kira agak-agak tuan-tuan boleh terima lah. Saya kata para hadirin semua, Panadol yang kita duk makan ke mulut, selalu kalau demam, sumbak ke mulut. Sumbak sebenarnya tak betul, salah.
Cara yang betul kita makan, kita kena lepih dua. Satu ke punggung, satu ke mulut. Agak tuan-tuan boleh terima. Salah doktor-doktor ajar. Agak boleh terima. Jangan kata boleh terima. Persatuan doktor pakai sama saya. Kata Pak Ihni mana pula ni? Biasa mengaji medis bila ni? Tak pernah ada mengaji kedoktoran, perubatan. Yalah sekolah menengah dulu ada lah. Fizik, kimia, biologi, bukan. Tak maksud itu asal ya. Boleh terima tak saya cakap tentang apa? Ubat tadi. Tak boleh. Kenapa? Saya tak mengaji tu. Samalah hukum hakam agama. Orang nak boleh jadi guru ustaz ni kalau di pondok hafal jurumiyah, hafal ikriti, hafal alfiyah, hafal mutu-mutu nak ilmu, mengaji kitab boleh ke boleh, ambil tester kadang-kadang lulu, kadang-kadang tak lulu dan sebagainya. Bukan senang. Tak lulu berganda tahun, umur meningkat. Kelas mengaji masih ibtidaiyah kadang-kadang masih sanawiyah, umur dah 20 dah, tak masuk lagi aliyah. Tak boleh ke dulu. Kita senang digerak walam balik tak tahu balik motor mana tiba-tiba tahu tu aduh jangan ini perkara yang sangat menduga cinta. Dan yang terakhirnya apa buat ni boleh gini yang terakhirnya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Ini jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu selain daripada Allah Ta'ala sikit pun jangan. Maka syirik ni para alim ulama kita garis ada dua. Pertama syirkul akbar atau syirik jali, syirik terang-terangan atau syirik besar. Ini syirik di dalam ilmu akidah, dalam ilmu tauhid, dalam ilmu sifat 20 perbahasan dia. Satu lagi syirik dipanggil syirik khafi, syirik tersembunyi, syirik halus atau syirik asghar, syirik kecil. Kecil kenapa? Tak apa. Ada dua amal riya, ujub, sum'ah, takabur. Tapi syirik ini kalau kita taubat, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun. Ataupun Allah nak ampun, tak ada karena syirik itu berdosa. Yang besarnya ialah syirkul akbar. Maka syirik akbar, syirik akidah kita kata. Syirik akidah bagaimana? Ini dengan ilmu. Karena rupa-rupanya ada ustaz tak faham syirik. Jadi saya baru tahu betul. Syirik ni gini, kita berpegang, kita i'tiqad dalam hati. Sama ada sesuatu selain daripada Allah sama seperti Allah pada zat dan pada segala sifat. Atau ada selain daripada Allah yang berhak disembah seperti Allah. Atau ada selain daripada Allah yang mampu memberi manfaat, mudarat, memberi bekas, memberi kesan pada perbuatannya sama seperti perbuatan Allah. Maka inilah dia panggil syirik. Syirik. Nampak baru-barunya iman. Ada saudara Amin Idris, pengacara TV. Dia ajak Ibat untuk diskusi santai dalam Facebook dia bersama dengan saudara daripada Ustaz pihak Asatizah Salafiyah, Wahabiyah Salafiyah, Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Adli nama dia. Baguslah perbincangan santai. Tajuknya ialah logo capal. Kata saudara kita di pihak Salafiyah ni, bila tengok orang pakai kopi yang ada logo capal, saya sendiri lah dah. Ini syirik, capaliun, penyembah capal. Siapa tak tu? Musyrik. Kenapa? Karena tabarruk dengan logo. Saya kata begini Ustaz, sama ada logo capal ke Panadol ke nasi ke air ke apa saja makhluk Allah sama taraf apa? Tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Jangan kata logo capal. Makan Panadol kalau kita i'tiqad Panadol yang memberi sehat, menghilangkan demam. Musyrik kekal dalam api neraka Allah. Wala'iyadzubillah. Jangan kata logo capal. Makan nasi. Kita i'tiqad nasi yang memberi kenyang. Itu syirik. Katanya Ustaz tu, tidak Ustaz. Logo capal dengan Panadol berbeza juga. Panadol ada bahan kimia yang mampu menghilangkan virus-virus demam. Sudah saya kata astagfirullahaladzim. Ini
Dia nak tuduh umat Islam dengan syirik. Rupa-rupanya syirik itu sudah ada dalam diri dia. Ada. Maka sebab itu saya besar para hadirin semua tentang syirik. Pertama, kita kena bimbang takut kita syirik. Satu, pastikan akidah kita benar-benar murni tauhid. Kalau kita benar-benar faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah tauhid, kita tidak berhak dituduh dengan syirik. Walau kita cium tangan ibu bapa kita, walau kita cium kaki ibu bapa kita, walau kita cium tangan tutu guru kita, walau kita cium hajarul aswad, walau kita ambil tabarruk barakah, bekah makan, bekah minuman sahabat-sahabat kita tak berhak dituduh musyrik. Kita tidak berhak dipersamakan dengan Kristian, dengan Hindu, dengan Buddha. Kenapa? Ini akidah kita, kita i'tiqad dengan jazim, putus. Allah yang memberi bekas, Allah yang memberi manfaat dan mudarat. Ini bahaya sungguh ya Allah. Jadi sebab itu betul sungguh nanti kata, inna akhafakum rajulun yaqra'una al-Qur'ana hatta ru'yat 'alaihi ba'dan ja'a ila qaumihi bisayfihi faqala asyraktu. Benda yang paling aku takut, kata Nabi, berlaku kepada kamu ialah orang yang membaca Al-Quran dengan petanya sehingga wajahnya bercahaya dengan cahaya Al-Quran. Apa? Ibarat ramai yang pengikut. Tetapi datang faja'ila qaumihi, datang kepada kaumnya bisayfihi, dengan pedang. Apa? Isyarah dengan istihlal dan menghalalkan darah. Apa? Faqala asyrak. Kalian musyrik. Sahabat Nabi tanya, man ahadku bisyirki ya Rasulullah? Ar-rami balil marmi. Siapa yang berhak dengan musyrik ya Rasulullah? Orang yang menuduh atau yang dituduh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, balil rami ahadku bisyirki. Bahkan yang menuduh umat ini lebih berhak dengan syirik. Masya Allah, hadis Nabi SAW. Nah, betul sungguh. Kita mengaji ilmu akidah macam mana? Wa man yakul bi quwwatil muda'ati fazaka kufrun 'inda ahli millati. Wa man yakul bi quwwat wa man yakul bi tab'i aw bi illah fazaka kufrun 'inda ahli millah. Wa man yakul bi quwwatil muda'ati fazaka bid'iyun fala taltafiti. Itu disebut dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa man yakul bi tab'i aw bi illah, siapa yang i'tiqad Penadol memberi sehat dengan tabiat, nasi memberi kenyang dengan tabiat, air menghilangkan dahaga dengan tabiat air. Ataupun ilah apa? Kerana penadol kita sehat, kerana nasi kita kenyang, kerana air kita hilang dahaga. Fadzaka kufrun 'inda ahli billah, maka inilah akidah musyrik, kufur di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Wa may yakul bi quwwatil muda'ati, siapa yang i'tiqad sesuatu makhluk ini dapat memberi kesan, manfaat dan mudarat dengan kuat, power yang telah Allah Taala jadikan pada makhluk tadi. Penadol dapat memberi manfaat, sehat, menghilangkan beruduk karena ada power bahan kimia yang dijadikan oleh Allah. Siap. Fazaka bid'iyun, atau kufur lagi. Kufurnya khilaf ulama. Tapi bid'ah sesat, ahlul dhalalah, ya ijma'. Fadzaka bid'iyun, maka demikian itu i'tiqad ahlul bid'ah dhalalah, fala taltabiti, jangan kita ikut. Aku jelas. Jadi saya kata Ustaz, beginilah kalau Ustaz tak mungkin tabarruk dengan logo capal kata semula. Logo capalnya ada huruf ke-6. 600 Hijriah itu ulama lukis. Kenapa? Capal Nabi hilang, dicuri oleh penjajah di Damsyik, peristiwa Tamlan. Sehingga ulama bila tengok Al-Hafiz Al-Iraqi lukis, maka ulama nak cium lukisan ini. Kenapa? Tak mungkin kami dapat cium lagi seliparnya Nabi yang sebenar-benar, hilang. Sampai sekarang siapa yang menjadikan logo capal sebagai Tuhan? Ada? Berhala ada? Ada. Jadi Ustaz tak perlu jadi tok muncul. Kami bimbang anak cucu cici. Anak cucu cici sejak daripada kurun ke-6 tak ada siapa dia buat dia bagi barang berhala. Tapi kalau ilmu jenis sebab syirik, ini memang terbukti amrul tarikh sepanjang sejarah, sejak dalam Sayyidina Ali lagi bertumpahan darah sampai ke sekarang Syria, Iraq, Yaman. Ini
Syirik, masjid itu syirik, masjid ini musyrik. Bom masjid, bom kubur-kubur aulia, kubur-kubur ulama. Kenapa? Tuduhan syirik. Jadi saya kata Ustaz, kalau Ustaz tak boleh nak ilmu tabarruk dengan logo ucapan, paling kurang husnuzon, sengkala. Seperti Majnun, dia berjalan Mulaila, dia cium hati Mulaila. Nah, marartu bil baiti laila fa uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar. Aku lalu ke Mulaila, aku cium hati di Mulaila. Bukan aku tu cinta kepada Mulaila, aku cinta kepada Laila yang ada dalam rumah. Dia kata, aku Laila ada dalam rumah. Tak, kita tak kira lah. Ada ke tak ada. Macam kita belum kahwin kan. Gambar kekasih kita macam mana? Tu cium kat mana? Ada kekasih tu? Tak ada. Kau cium lah kau. Alamatul hub. Bendera Malaysia, kalau kaji jemaah, mana? Dalam marah pasal apa? Mana ada negara Malaysia dalam bendera Malaysia? Tak boleh. Itu logo, itu lambang kedaulatan negara. Hingga kita tabik. Kadang-kadang cium bendera musyrik. Apa cium bendera Malaysia ni? Musyrik gitu apa? Min alamatil hub. Tanda-tanda setengah daripada tanda-tanda cinta hubbil watan. Min alamatil hubbil watan. Hubbil watan ini minal iman. Setengah daripada tanda-tanda cintakan negara. Dan cinta negara itu sebahagian daripada keimanan. Jadi kalau tengok orang pakai logo capar, ataupun tengok orang cium logo capar, sengkau baik itu. Barangkali orang ni terlalu rindu ke Rasulullah SAW. Dengan sebab rindu dan cinta dan itu Allah Ta'ala bagi barakah itu tabarruk kepadanya. Mungkin dia tengok logo itu ingatkan Nabi, itu rezeki dia. Kalau saya tengok logo capar tak ingatkan Nabi, saya ingat kau bilik air, gambar toilet. Itu rezeki masing-masing. Jangan kata logo capar, tengok Nabi belum tentu beriman lagi. Betul tak? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tengok Nabi, tengok beriman, alhamdulillah, rezeki Allah. Tuhai terkuat. Asal Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf tengok Nabi. Tengok Nabi juga bukan tengok selipar Nabi. Tengok Nabi beriman, tidak. Rezeki masing-masing. Jadi apa kata? Jangan Ustaz cepat-cepat menuduh umat Islam dengan syirik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua umat Islam, menyatu padukan kita semua umat Islam di dalam satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita untuk meneruskan amal ibadah yang mana kita di dalam bulan yang mulia ini nak di separuh dah. Hari ini 15, hari ini berapa bulan? 14, malam ni 15 lah kan? Malam ni kira gunung lah. Kita nak masuk nisfu lah ni. Nisfu Ramadan. Kalau dalam Usana Salah dulu menangis lah. Semakin hampir nak meninggalkan kita. Kalau Nabi SAW masuk 10 hari, makin kuat lagi ibadah. Karena Nabi SAW yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairiha. Nabi makin bersungguh-sungguh di akhir-akhir Ramadan, lebih lagi 10 akhir, tidak seperti bersungguh di awal-awal. Jadi mudah-mudahan kita pun pakat sungguh. Karena di akhir-akhir ini ada orang panggil malam qadar. Nabi suruh kita cari taharrau lailatul qadr. Cari dengan makna amal ibadah dengan penuh tekun keimanan. Itu makna cari malam qadar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita malam qadar. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita hamba yang benar-benar dapat manfaatnya, dapat hikmahnya di dalam bulan yang penuh barakah, di bulan Ramadan insya-Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya cukup setakat itu. Allahumma fi ila aqimit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi 'ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqadin wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqadin. Wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'an rasulika nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'inna biha bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa rzuqna lailatul qadr. Rabbi fa'alna bi barakatihi wa qina al-husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi ma mu'afatin min al-fitan
Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Untuk puasa Tuhan, untuk minta doa juga untuk pondok abahnya mampu untuk bayar baki lagi hutang. Kami pondok kami di Sungai Buloh itu kita beli tanah pada 2019. Pelajar kita ada 30 orang dan kita tak letak sebagai yuran. Jadi oleh kerana banyak sangat permintaan, kita duduk saya buat, jadi tak muat dah. 2019 itu kita beli tanah di Semerbau Sempak, Ulu Gajah. Harganya 1 juta 1 ekar. Jadi alhamdulillah kita telah bayar lebih sebagus lah. Sekarang ni tinggal lagi 398 ribu. Jadi apa minta perhatian semuanya untuk war-war lah. Di luar sana tu ada tabung, ada pamphlet. Kalau boleh ambilkan, tunjuk kepada kita tahu boleh berwakaf. Mudah-mudahan kita termasuk ada ala khairi kafa'ili. Orang menunjuk kebaikan itu dapat pahala seperti orang buat juga. Mana RM30 satu kaki, ataupun RM50 satu kaki dengan asrama, atau RM100 satu kaki asrama dengan masjid. Jadi kita doa juga mudah-mudahan 31 sebelum 31 bulan 8 ni kita yang mampu bayar, karena kita telah sebenarnya habis dah. Allah panggil kontrak bulan 12, tapi saya tu merayu lah dengan tuan tanah minta disambung lagi kerana kita tak mampu membuktikan musim orang semua jam dan semua susah lagi. Jadi alhamdulillah Allah Taala bagi lembut hati tuan tanah, alhamdulillah dia setuju untuk sambung 8 bulan ke depan. Jadi apa yang minta dulu lah, tuan-tuan semua kalau ada semaya ke hajat ke apa selit dalam doa-doa, mudah-mudahan Allah Taala boleh Allah Taala tolong untuk cepatkan lunas tanah pondok, insya-Allah. Itu saja. Assalamualaikum.